So ini adalah Samsung Galaxy S24 Ultra yang terbaru. Aku dah gunakan hampir 3 minggu. Banyak benda aku nak cakap pasal smartphone ni. So sebelum ni memang aku akan gunakan 15 Pro Max dan juga Oppo Find N3 yang terbaru ni. So aku rasa Oppo Find N3 ni adalah sebuah foldable yang aku paling suka lah untuk tahun 2023. Even sampai sekarang ni tau, aku enjoy gunakan smartphone ni. But now, bila Samsung dah keluarkan Galaxy S24 Ultra yang terbaru, aku switch kepada S24 Ultra sebagai aku punya phone utama setakat hari ini, dan memang kebanyakan kerja sekarang ni aku gunakan S24 Ultra instead of Oppo Find N3 ataupun aku punya iPhone 15 Pro Max ni. So sekarang ni memang aku akan bawa at least 2 ke 3 biji smartphone lah, S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max, dan satu lagi aku ada Nubia Red Magic 9 Pro. Yang ni memang khas untuk smartphone gaming ataupun entertainment aku lah. Kalau aku nak tengok Netflix ataupun main game, aku akan gunakan Nubia ni. So, aku rasa banyak perkara aku nak sentuh mengenai Samsung Galaxy S24 Ultra, manakan ini adalah video review tentang S24 Ultra. Dan aku rasa video ni akan panjang sikit daripada biasa. So, buckle up. Aku akan ceritakan lebih details, everything yang korang semua perlu tahu dan juga nak tahu pasal Samsung Galaxy S24 Ultra yang terbaru. Let's talk about it. Pertama sekali, untuk rekaan memang sekali pandang Galaxy S24 Ultra ni memang sangat identical dengan model sebelumnya. So masih sama je, kekal dengan rupa paras yang memang kita kenal. Mudah kita nak cam bahawa ini adalah phone Samsung, di sebalik rekaan phone Android lain yang memang nampak hampir sama dengan symmetrical camera yang bulat besar tu kan. Even S24 Ultra kali ini memang gunakan titanium frame body yang baru dan juga lebih boxy disebabkan oleh penggunaan panel belakang dengan permukaan yang lebih flat, dan juga panel display pun flat juga tau. So dah tak ada reka bentuk curve design untuk line up flagship Samsung yang terbaru kali ni. Kalau tengok semua angle smartphone ni memang dia masih kekal dengan bucu yang tajam, rekaan speaker yang nampak baru, dan juga masih kekal dengan features S Pen dekat bahagian bawah ni. Memandangkan ini adalah kali pertama Samsung gunakan titanium frame body, so aku nampak penggunaan titanium untuk S24 Ultra ni tak ada kelebihan untuk kurangkan berat pada smartphone diorang tau. Sebab perbezaan berat dengan S23 Ultra hanyalah 1 gram sahaja. Dan rasanya titanium body ni lebih kepada ketahanan yang lebih baik dan juga feels texture yang premium lah kalau compare to previous model just gunakan aluminium body saja kan. Kalau perasan, ini adalah rekaan ketiga tau Samsung menggunakan reka bentuk yang sama daripada S21 Ultra, S22 Ultra sampailah S23 Ultra. So kedudukan kamera dia memang masih sama, dan aku harapkan ini adalah model terakhir yang menggunakan reka bentuk macam ni, dan mungkin juga kita akan nampak reka bentuk kamera baru pada S25 Ultra. So aku rasa memang Samsung ikut jejak langkah Apple jugalah dengan shape yang hampir sama dikekalkan dalam masa yang agak lama juga. Kedudukan kamera dia memang nampak masih sama tau, tapi sebenarnya slightly different sikit je position kamera kalau bandingkan dengan previous model dia S23 Ultra. Kalau tengok sekilas mungkin tak perasan bahawa ini adalah Galaxy S24 Ultra terbaru, tapi kalau korang tengok secara detail sikit dia punya warna dan juga shape tu, memang korang boleh tahulah bahawa ini adalah smartphone baru pada Samsung sebab warna baru dan juga reka bentuk yang lebih flat, bukan lagi curve macam model sebelumnya. Seterusnya pasal screen display, dan aku rasa ini antara upgrade yang paling ramai nantikanlah untuk S24 Ultra. Kalau korang ingat lagi masa zaman Samsung perkenalkan curve display, masa awal dulu tahun 2014 untuk Galaxy Note Edge, itu adalah phone Samsung pertama yang gunakan Edge curve display tau. Dan masa tu memang industri smartphone ni rasa wow, impress gila kan dengan teknologi yang Samsung perkenalkan, sebab kita dah sampai tahap untuk screen tu dia boleh lengkungkan dengan teknologi macam tu kan. Tapi tahun tu aku rasa tak sepopular macam tahun 2015 Samsung perkenalkan Galaxy S6 Edge yang terbaru, dan aku rasa lebih complete lah dia punya design curve display pada bahagian kiri dan juga kanan, yang memang masa tu adalah zaman kegemilangan curve display pada sebuah smartphone dan memang menjadi trendsetter. Kebanyakan jenama phone Android masa tu memang ikut jejak langkah Samsung dengan keluarkan curve display pada smartphone flagship diorang lah, dan kebanyakan flagship kat market sekarang ni untuk phone Android memang gunakan curve display instead of flat display. Dan aku rasa hanya Apple saja tau yang masih kekalkan dengan flat display pada awal dulu sampailah sekarang ni. Dan aku rasa kebanyakan phone mirror sekarang ni pun dah mula perkenalkan dengan curve display, korang dapat a better experience dari segi premium feeling apa semua kan. But now, untuk tahun 2024, Samsung berpatah balik dan juga kembali kepada flat display. Korang imagine lah, Samsung yang mulakan trend untuk curve display dan Samsung juga yang matikan trend untuk curve display pada flagship phone orang yang mencecah harga 7,000 lebih ni. Untuk flagship premium dah tak ada curve display lepas ni. So aku rasa dia akan menjadi trendsetter baru untuk market ataupun industri smartphone
yang menggunakan curve display akan kembali balik kepada flat display. So, adakah korang rasa bahawa jenama lain juga akan ikut jejak langkah Samsung untuk tukar balik kepada flat display pada smartphone orang? So, apa pendapat korang? Dan aku harap benda ni adalah benda yang positif juga tau. Sebab dia akan memberikan kelebihan untuk costing penukaran yang lebih murah dan mudah kita nak letak tempat gelas instead of screen protector yang asyik calar je. Dan mudahlah untuk kita nak maintain dia punya flat display dengan tak ada isu reflection dekat bahagian curve. Dan aku rasa lebih selesa instead of curve display yang mungkin less comfort dan juga rasa nipis sangat pada bahagian tepi dia tu kan. So, apa pun aku rasa dia bergantung pada pendapat dan juga cita rasa peribadilah. So, mungkin ada yang prefer curve display, ada juga yang prefer flat display. Aku tak ada big issue dengan curve display sebab dua-dua aku boleh pakai. Cuma kalau bagi antara dua-dua ni, aku prefer lagi flat display yang lebih selesa. Berbalik pada Samsung Galaxy S24 Ultra, kali ni memang diorang gunakan panel AMOLED yang memang totally flat, bezel yang memang nampak sangat nipis dan juga symmetrical dekat semua bahagian, improvement nits brightness yang sangat membantu untuk aku gunakan skrin dekat kawasan outdoor dan juga the only device yang gunakan ketahanan skrin jenis Gorilla Glass Armor. So memang untuk versi Ultra je tau korang dapat Gorilla Glass Armor. Untuk yang base model doang, just gunakan Corning Gorilla Glass Victus 2 sahaja. Samsung juga katakan yang screen display untuk S24 Ultra kali ni memang ada kurang kesan reflection dan aku memang boleh approve lah benda ni sebab memang kurang nampak kesan reflection tu kalau kena cahaya lampu. Setakat ni aku dah gunakan smartphone ni lebih 2 minggu dan memang tanpa sebarang tempat gelas, aku tak ada nampak kesan calar ataupun kesan crack ke apa walaupun dah jatuh 2 kali. Overall dengan screen display pada Galaxy S24 Ultra ni aku memang sangat bersyukur sebab Samsung kembali kepada era flat display pada smartphone dan diorang yang mulakan tapi diorang yang habiskan era tu kan. So dah tak ada curve display untuk phone Samsung lepas ni. So this is by far the best screen display untuk phone flagship tahun 2024 yang memang aku personally suka. Yes, walaupun aku ada Nubia Z60 Ultra dan juga Nubia Red Magic 9 Pro ni dengan full display dan tak ada punch hole camera ataupun notch, tapi dia ada kekurangan untuk selfie camera. But this one, dia ada semuanya. Flat display yang cantik, nits brightness yang tinggi dan juga selfie camera yang cantik juga. So that's the most important thing lah untuk sebuah smartphone flagship macam S24 Ultra ni. Untuk prestasi, Galaxy S24 Ultra the only flagship Samsung yang gunakan chip Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy dekat pasaran Malaysia. So berbeza dengan base model doang S24 yang gunakan chip Exynos 2400 for Galaxy. So bercakap pasal penggunaan chip Exynos dekat phone Samsung ni, aku ada pendapat yang sedikit berbeza lah yang mungkin boleh mengubah persepsi korang terhadap chip Exynos pada phone Samsung yang dari dulu kita anggap bahawa Exynos ni cepat overheat, performance dia tak bagus, skor benchmark dia pun rendah gila. Tapi untuk S24 dan juga S24 Plus, aku rasa dia berbeza lah berbanding dengan Exynos yang kita kenal sebelum ni. Tak apa, yang pasal tu korang nantikan aku punya full review tentang S24 Plus pada next week ataupun next week macam tu lah. So aku harap aku rajin lah untuk siapkan video review pasal Exynos pada Galaxy S24 Plus nanti. Now bercakap pasal Snapdragon 8 Gen 3 pada Galaxy S24 Ultra, seperti dijangka memang boleh dapat a very good dan juga well optimized performance untuk segmen premium flagship. Kawalan suhu masa gaming memang cemerlang, masa lenjan kamera dan juga video dekat outdoor pun tak ada sebarang warning temperature macam aku pernah hadapi dekat iPhone 15 Pro Max masa seminggu penggunaan aku. Even masa buat comparison dengan 15 Pro Max pun aku rasa body untuk S24 Ultra less heat kalau compare to 15 Pro Max. Mungkin juga faktor improvement yang Samsung letakkan pada vapor chamber cooling system kali ni dengan saiz yang lebih besar dan juga efektif untuk kawalan suhu yang lebih baik pada Galaxy S24 Ultra kalau compare to previous model doang. Kalau compare side by side dengan S23 Ultra memang ada beza saiz untuk vapor chamber pada S24 Ultra kali ni. So memang lebih besarlah saiz dia, memberikan kawalan suhu lebih baik pada smartphone ni. In fact, Samsung juga kata yang smartphone diorang ni ada menyokong ray tracing untuk korang main game pada smartphone lah. So features ni lebih kurang macam apa yang Apple perkenalkan pada 15 Pro Max untuk chip A70 Pro. Tapi yang ni adalah versi Snapdragon 8 Gen 3 pada phone Samsung Galaxy S24 Ultra. So apa yang membuatkan ray tracing ni penting sangat sebenarnya? Dia akan memberikan pengalaman lebih baik untuk korang main game dengan dia punya shadow, reflection dan juga highlight, dan permukaan objek ataupun texture pada gaming tu nampak lebih realistik kalau compare tu tak adanya ray tracing. Biasanya term untuk ray tracing ni digunakan pada PC gaming lah yang memang akan enhance lagi visual dan juga grafik pada game tu supaya nampak lebih cantik daripada tak adanya ray tracing. Dan sekarang ni diorang implement pada mobile gaming untuk smartphone pula. So memang kita dapat kelebihan juga dari segi visual dan juga grafik yang lebih nampak cantik. So aku dah cuba bandingkan dengan phone lain yang gunakan chip yang berbeza, dengan tak adanya ray tracing memang boleh nampaklah perbezaan dia punya shadow,
reflection object dan juga details pada surface tu memang ada nampak beza dia. Sebab untuk yang ada ray tracing, dia punya texture tu lebih realistik tau berbanding dengan phone yang tak ada ray tracing. Nampaklah dia punya less realistik dan juga schedule pun memang berbeza. Cuma korang kena tahu bahawa features untuk ray tracing ni hanya support untuk beberapa game yang terpilih sahaja. Setakat ni untuk Galaxy S24 Ultra ni rasanya macam tak sampai 5 game pun yang support untuk features ray tracing, dan aku nampak semua game tu pun memang game yang tak berapa nak popular sangat dan mungkin tak ramai orang Malaysia main. Tapi korang boleh cuba download dan juga mainlah. Lagi-lagi untuk game Diablo Immortal tu memang best gila kot. Dia punya visual grafik tu dengan adanya ray tracing nampak lebih realistik, dan aku rasa ini antara salah satu AAA game untuk mobile game tu sendiri dengan grafik yang sangat-sangat cantik ala-ala macam korang main game PC pada smartphone tau. Tapi dia mungkin agak macam complicated sikit lah sebab tak ramai yang main sangat. So aku rasa mungkin korang boleh cuba, dan juga aku harap lebih ramai lah main game ni kan, sebab dia game yang agak baru juga. Berbanding dengan game mainstream lain macam PUBG Mobile, COD Mobile ataupun Mobile Legend, dia mungkin game yang biasanya kita nampak orang main. Tapi untuk Diablo Immortal ni, grafik dia macam wow, aku impress gila kot dengan dia punya movement dan kuasa skills dia. Kalau kita pukul orang apa semua, nampak lah efek dia apa semua kan. So ya, aku rasa korang kena try lah. In fact, aku juga ada buat Antutu benchmark score testing pada S24 Ultra, dan biasanya skor aku dapat adalah sekitar dalam 1.7 ke 1.8 juta saja untuk retail unit aku ni. Susah juga tau nak capai sehingga 1.9 juta dan juga ke atas. Aku dah test, aku rasa berpuluh kali, memang consistently dia dapat 1.7 ke 1.8 juta macam tu saja. Aku nampak ada juga pengguna lain yang dapat 2 juta, tapi aku tak pasti macam mana diorang boleh dapat 2 juta sebab untuk unit retail aku ni just 1.8 je paling tinggi, tak lebih pada tu tau. Berbeza tau dengan Nubia Magic 9 Pro ataupun iQOO 12 yang aku gunakan sebelum ni, memang consistently boleh dapat skor benchmark yang sangat-sangat tinggi dan juga konsisten dekat situ. Numbers dia tak drop ataupun tak naik sangat, dalam 1.9 ke 21 juta macam tu. Agak tinggi tau. Dan kita tahu bahawa dua model ni memang fokus on gaming dan juga performance, so no wonder dia dapat skor benchmark yang tinggi instead of Galaxy S24 Ultra just dapat agak rendah sikit daripada tu. Chip yang sama tapi skor benchmark yang berbeza. Aku faham ada juga yang cakap bahawa skor benchmark ni tak penting sangat untuk smartphone. Yes, aku setuju sebab aku rasa memang tak penting sangat, tapi dia lebih kepada reference untuk kita tengok performance pada sebuah smartphone tu dengan chip yang sama tapi dapat skor benchmark yang berbeza untuk performance wise dia. So dia beza dari segi numbers, tapi basically untuk real usage aku rasa tak ada beza yang ketara sangat pun. Lebih kurang sama saja, tapi apa yang menentukan bahawa skor benchmark tu valid ke tidak, kita tengok pada pengalaman penggunaan tu sendiri. So walaupun dia punya benchmark score tu tinggi, tapi kalau software tak optimize, so akan ada bugs, akan ada lagging apa semua. Dia bukan hanya pada numbers on score benchmark tu saja, tapi aku rasa software optimization pun penting juga untuk sebuah smartphone tu sendiri. So that's why aku rasa Samsung Galaxy S24 Ultra ni dia lebih kepada software optimization dan juga cuba balancekan antara software, hardware dengan penggunaan Galaxy AI tu sendiri. So kita tahu bahawa S24 Ultra ni ada Galaxy AI features yang memang banyak gila. So dengan benda tu mungkin dia consume lebih sikit power pada software dan membuatkan skor tu tak capai level macam yang kita nampak 2 juta dan juga ke atas. So 1.7 ke 1.8 juta tu aku rasa dah higher enough untuk performance benchmark score pada S24 Ultra actually. Dengan dia punya software yang agak berat, One UI 6.1, Galaxy AI apa semua. So, benda tu memberikan kesan juga kot untuk numbers pada skor untuk benchmark. Selain tu, aku juga ada buat testing untuk 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test dan boleh dapat best loop score sekitar dalam 4,800. Stress test performance untuk underload tak drop secara drastik sangat tau. Even graph untuk frame rate dia pun memang ups and down, tak ada suddenly drop sampai dia tak naik langsung. Manakala untuk temperature paling tinggi dia capai sekitar dalam 40 darjah Celsius yang bagi aku still dalam price suhu yang maksimum dan normal untuk smartphone pada stress test kali ni. Aku dah test 3D Mark banyak kali, memang typically dia punya suhu dalam 30 lebih kepada 44 darjah Celsius saja, tak lebih 45 dan juga ke atas. So memang suhu yang stable dan juga tak overheat lah untuk Snapdragon 8 Gen 3 pada Galaxy S24 Ultra terbaru ni. Overall untuk prestasi dan juga skor benchmark ada, aku tak cakap lah bahawa S24 Ultra ni tak bagus. Actually dah cukup powerful untuk semua keperluan korang pada sebuah smartphone yang korang perlukan lah. Korang semua jangan risau sebab smartphone ni memang sangat capable untuk heavy gaming, untuk lenjang kamera dan juga video tanpa risau ada overheat ke untuk tujuan entertainment ataupun untuk penggunaan semua features Galaxy AI dia. Manakala pada bahagian bateri, walaupun Samsung tak improve kapasiti bateri pada S24 Ultra, masih lagi dengan 5,000 mAh, tapi aku impress juga tau dengan ketahanan bateri dia yang boleh tahan full day usage. Mungkin faktor penggunaan chip Snapdragon 8 Gen 3 yang memang boleh bagi more power efficient dan juga less battery consumption. Aku rasa dalam masa lebih 2 minggu aku gunakan Samsung Galaxy S24 Ultra ni, memang jarang lah dia habis bateri dalam waktu petang ataupun tengah hari. Biasanya dia akan habis bateri hampir malam lah, ataupun waktu malam tu dia akan ada baki dalam 10 to 12% lagi macam tu, dan aku akan sekali je charge dalam masa sehari. Jarang lah aku charge 2 kali sehari
sekali untuk smartphone ni, melainkan untuk aku buat testing macam aku main game hari tu, dan juga aku test kamera dan juga video dekat outdoor. Memang masa tu aku cas 2 kali sehari lah. Tapi untuk typical normal usage memang sehari sekali, ataupun kadang-kadang esoknya baru aku cas balik. So, depends pada cara penggunaan aku juga. So, kalau macam heavy gila, memang sehari sekali lah. Tapi kalau macam light usage, so aku akan cas at least 1.5 hari sekali. So, aku akan bertahan sampai malam. Malam tu memang biar je tidur, dan esoknya ada lagi bateri sikit, dan besok tengah harinya aku akan cas balik full dan boleh repeat pakai balik. So, memang bateri dia sangat-sangat tahan lah untuk S24 Ultra. Sebut pasal charging pula, Samsung masih kekalkan dengan 45 watt charging, dan ini mungkin perkara yang ramai persoalkan tau. Kenapa masih dengan 45 watt untuk segmen flagship premium? Dan aku sendiri pun tertanya kenapa Samsung tak improve charging system pada smartphone orang. Sebab aku rasa diorang boleh je buat. Sebab kita tengok pada phone China pun dah mula keluarkan dengan 67 watt, dan juga 90 watt, 120 watt, dan sampai 200 watt pun ada kan. But untuk Samsung masih kekal dengan 45 watt untuk segmen flagship premium dengan harga lebih RM7,000. Aku macam tak boleh nak brain kenapa Samsung buat. Padahal diorang boleh je improve charging system pada smartphone diorang kan. Dan mungkin Samsung ada diorang punya alasan tersendirilah kenapa diorang tak nak improve charging system pada smartphone ni. But untuk aku sendiri, dia bukannya satu isu yang besar sangatlah, memandangkan aku jarang tahu cas S24 Ultra aku ni untuk penggunaan harian. Sehari aku cas sekali je. So memang tak ada masalah untuk aku sangat. Cuma kadang kalau travel jauh-jauh tu, fast charging ni memang features yang penting dan juga wajib adalah. 5,000 mAh tu bukannya kecil tau, besar kot, dan juga ambil masa hampir sejam untuk dia nak full daripada kosong. Sometimes aku rasa macam penting untuk fast charging a better wattage, tapi most of the time aku tak rasa macam benda tu memenuhi keperluan aku sangat pun. Sebab aku rasa normally aku cas waktu malam saja nak tidur. Seterusnya untuk kamera, dan aku rasa ini bukannya main highlight untuk Samsung Galaxy S24 Ultra, memandangkan dia punya setup kamera memang lebih kurang sama je dengan Galaxy S23 Ultra, dengan quad kamera 200 megapiksel. Segala lens yang korang perlukan dah memang ada dah pada smartphone ni, dan aku rasa dah cukup bagus actually. Dan korang still boleh rakam sampai 8K 30fps, dan juga zoom sehingga 100 kali digital pada S24 Ultra. Lebih kurang sama je macam Galaxy S23 Ultra. Cuma aku nampak kali ni memang Samsung ada improve lagi beberapa perkara penting untuk bagi a better camera experience. Antaranya macam shutter camera untuk lens 50 dan juga 200 megapiksel dia memang lebih laju daripada previous model. So kalau korang tap je fokus, dia terus capture. Dia tak ada delay ataupun tak ada lagging lagi lah dekat shutter camera dia. Memang dah lebih laju daripada previous model. But still kalau korang lepas snap, tengok je gambar tu, dia ada sikit lah image processing untuk dia boost lagi HDR dan juga color lebih vibrant dalam gambar. Even focus camera pun nampak lebih laju dan juga accurate tau, untuk dia detect objek dan juga subjek yang korang point dalam kamera dia. Another improvement yang Samsung buat pada kamera dia lagi adalah pada penggunaan periscope telephoto 50 megapiksel yang boleh bagi details yang lebih cemerlang dalam gambar untuk 5 kali optical zoom. So details dalam gambar memang nampak lebih tajam, dan juga permukaan pun lebih realistik. Tapi make sure korang kena tukar dululah kepada 50 megapiksel lens, baru dia akan enable high-res punya zoom. Kalau korang guna by default memang all the way 12 megapiksel saja. Rasanya sejak dulu lagi Samsung ni memang ada signature color camera dia tersendiri. So untuk S24 Ultra ni aku rasa color dia nampak slightly less vibrant sikit tau berbanding dengan Galaxy S series yang aku kenal. Ada beza tau kalau gunakan kamera by default 12 megapiksel ataupun lens 50 dan juga 200 megapiksel dia. Shadow dan juga highlight lebih accurate dengan situasi sebenar berbanding dengan kamera by default 12 megapiksel dia, yang memang boostkan HDR dan juga color pada texture supaya nampak lebih eye pleasing untuk average user. Warna yang menonjol macam hijau dan juga biru memang nampak lebih pekat berbanding dengan 50 ataupun 200 megapiksel lens dia kalau kita capture antara ketiga-tiga lens ni. Untuk skin tone pada manusia pun memang seperti yang dijangka lah, sebab nampak lebih cerah berbanding dengan warna yang sebenar. Aku assume yang bila kamera dia kesan manusia, mungkin AI dia detect dan juga warna skin tone auto cerah dan nampak berbeza kot dengan warna yang sebenar. Aku perasan dekat kamera utama ataupun portrait mode dia tak nampak ketara sangat tau, tapi kalau gunakan selfie kamera dia memang nampak sangat-sangat obvious kot untuk dia punya color dan mid range yang memang dia boosting lagi supaya nampak macam over sikit color skin tone pada manusia tu. Setakat hari ni aku rasa 15 Pro Max ni antara smartphone dengan kamera yang boleh dapat skin tone yang lebih accurate lah kalau compare to phone Android yang biasa aku gunakan. Macam kebanyakannya dia tune sikit color skin tone manusia supaya nampak lebih cerah dan juga soft. So mungkin ada yang prefer warna skin tone daripada phone Samsung, mungkin juga ada yang kurang suka. So korang boleh buat penilaian sendirilah skin tone ataupun color jenis macam mana yang korang suka pada sebuah smartphone punya kamera, okay? Tapi kalau tengok kamera portrait mode dia memang superb dan juga kemas gila kot. Walaupun ada objek yang nampak kompleks dan juga nampak macam mustahil untuk dia dapat fokus yang baik untuk asingkan dengan objek dan juga background tu, kamera S24 Ultra ni boleh counter benda tu tau, dan boleh bagi hasil yang sangat-sangat memuaskan untuk sebuah portrait mode kamera. Sebab hasil dia memang boleh dapat details yang tajam pada objek, tak
struggle sangat nak fokus, tak ada processing color yang over sangat macam kamera biasa dia, dan depth untuk object separation pun memang kemas dekat hampir semua bahagian penjuru untuk objek yang korang pointkan tu. Walaupun secara fizikal nampak macam tak ada perubahan sangat pada kamera, tapi internally memang banyak juga improvement yang Samsung letakkan untuk korang dapat a better camera experience pada Galaxy S24 Ultra ni. Satu lagi improvement penting yang Samsung kata diorang letakkan pada S24 Ultra kali ni adalah pada apps optimization untuk social media macam Instagram dan juga Snapchat. So dekat Malaysia ni aku rasa lebih famous lah dengan Instagram lagi untuk IG story kan. Seperti korang semua tahu bahawa kebanyakan phone Android sekarang ni memang dia less optimized dengan social media apps, lagi-lagi untuk Instagram. So kalau kita capture direct pada IG memang dia macam nampak pecah sikit, tak sharp sangat, tak stable apa semua kan. But now untuk Samsung Galaxy S24 series memang diorang katakan bahawa diorang ada optimize dengan Instagram dan juga Snapchat. Lagi-lagi untuk IG dia ada enable HDR photos buat pertama kali pada smartphone dan korang boleh dapat pada Galaxy S24 series. Bermakna kalau korang capture directly kamera daripada Instagram, korang dapat a better quality dari segi photos dan juga video. So aku sendiri ada buat testing untuk bandingkan untuk gambar dan juga video daripada IG directly dan juga daripada by default camera directly. Surprisingly memang ada improvement yang sangat ketara dari segi gambar untuk kamera belakang dan juga selfie kalau korang capture directly daripada IG story tau. Dari segi sharpness, details, dynamic range, shadow dan juga highlight dalam gambar boleh dikatakan 95% sama antara gambar dari IG story dan juga dari camera apps dia. Tapi gambar memang akan crop sikit tau sebab aspect ratio dia berbeza. So dia tak akan sama dengan aspect ratio korang capture gunakan kamera biasa by default. Cuma ada cuma dia. Aku notice untuk video daripada IG story dan juga by default kamera memang nyata berbeza hasil dia. Sebab rakaman video daripada by default kamera nampak lebih stable, exposure yang lebih konsisten, color pun nampak lebih kemas dan juga details yang lebih sharp berbanding dengan video dari IG story dengan exposure yang tak konsisten sangat, white balance dia. Boleh nampak pencahayaan tu kejap cerah, kejap gelap. Memang nampak obviously ada jerking dan juga shaky sikit tau. Seperti macam tak ada stabilize yang baik. Details pun nampak oversharpen macam video tu terlalu compress. Tapi dynamic range dia memang masih sama lah dalam video tu. Cuma tak sebagus macam rakaman video daripada kamera utama dia. So the best solution sebenarnya adalah korang rakam dulu daripada kamera utama dia, barulah korang masukkan dalam IG story instead of rakam directly daripada IG story. Dan aku rasa isu ni very minor daripada kebanyakan pengguna yang tak berapa kisah sangat pun pasal IG story. But aku rasa ini adalah a good start daripada Samsung sebab dah mula untuk optimizekan penggunaan social media apps macam Instagram dengan smartphone dorang. Yang aku nampak ini mungkin fasa awal dan tak fully optimize lagi dengan penggunaan untuk rakaman video directly daripada IG story. So that's why dia ada kekurangan sikit di situ dan aku harapkan untuk the next update akan bagi a better quality dari segi rakaman video directly daripada IG story. So dari segi foto memang dah tak ada masalah, korang dapat a better quality, dia punya detail, sharpness, dynamic range memang hampir sama dengan kamera utama. Cuma video tu aku rasa kena banyak improve lagi untuk rakaman video daripada IG story. So itu je the main concern. Tapi kalau korang tak kisah, korang boleh skip lah bahagian ni untuk korang terus kepada bahagian lain kan. Sebab benda ni bukannya semua orang perlu bimbang sangat di isu yang sangat-sangat minor lah sebenarnya pasal IG story ni. So kita dah sampai ke penghujung video dan ini adalah the main highlight untuk Samsung Galaxy S24 series, iaitu tentang penggunaan Galaxy AI pada smartphone terbaru dorang. Dan kita nampak sejak beberapa tahun ni memang banyak juga pengeluar yang mula memperkenalkan kebolehan AI pada device ataupun sistem software dorang, dan Samsung juga tidak ketinggalan untuk perkenalkan ciri AI pada S24 series. So basically untuk Galaxy S24 Ultra ni memang menggunakan the latest One UI 6.1 berdasarkan Android 14 dan hadir dengan beberapa features Galaxy AI yang sangat memudahkan lah. Buat pertama kali juga dalam sejarah, ini adalah device Samsung yang pertama dapat software dan juga security update selama 7 tahun guys. So aku rasa memang lama gila kot korang dapat software update tu. Aku tak pasti dalam masa 7 tahun apa yang akan berlaku pada device ni. So aku rasa dengan adanya update ni, dia memberikan satu impact yang besar juga kepada industri smartphone yang dah mula menawarkan software yang bagus pada diorang punya device, terutamanya macam Samsung dan juga Google Pixel. Dan aku nampak jenama lain contohnya macam daripada China pun mula dah bagi software update lebih lama. Misalnya macam Oppo, OnePlus sampai 4 tahun kan. Apple pun kalah kot dengan Samsung dan juga Google. Apple just dalam 4 ke 5 tahun macam tu je. Aku rasa paling maksimum pun iPhone 6s kan. Yang lain-lain tu lebih kurang 4-5 tahun macam tu. Bercakap pasal Galaxy AI ni, ada juga yang cakap bahawa artificial intelligence pada smartphone Samsung ni adalah gimmick dan juga sekadar untuk nak naikkan harga dia saja.
Bagi aku, dia bukannya gimmick. Kalau gimmick sekalipun mungkin gimmick in a good way lah. Sebab dia memang memberikan pengalaman yang bagus dan juga berguna untuk penggunaan harian aku sendiri secara peribadi. Sebab aku rasa features tu memang legit. So, ada beberapa features yang aku memang personally guna dan juga aku memang suka lah. Antaranya yang pertama adalah Circle to Search with Google. So, features ni membolehkan untuk korang circle to search apa-apa saja objek dan juga jenama yang keluar dekat skrin phone korang. Yes, segalanya yang keluar dekat skrin phone korang tu, semuanya korang boleh circle to search. Tak kisahlah dekat home screen ke, even icon yang korang download apps tu pun korang boleh circle to search. Tanpa perlu untuk korang screenshot ataupun ambil gambar macam apa yang kita nampak pada Google Lens sebelum ni kan. And then korang just tap hold je dekat gesture ataupun button home dan circle je apa-apa yang korang nak search. So ini adalah collaboration antara Samsung dan juga Google untuk bagi a better AI experience pada pengguna smartphone. Contohnya macam dalam aplikasi social media, korang boleh circle to search anything dalam social media apps tu dan Google akan bagi details gambar dan explanation pasal apa yang korang circle tu. Manakala kalau nak circle to search dekat objek depan korang, just boleh je buka aplikasi kamera dan just point je dekat objek tu tanpa ambil gambar pun tak ada masalah. So memang dia akan keluarkan senarai lah explanation pasal apa yang korang dah pointkan tadi tu. So features ni memang sangat memudahkan dan juga function untuk kebanyakan pengguna. Aku rasa normal average user pun memang akan enjoy lah dengan features untuk circle to search. Tapi aku difahamkan bahawa features ni tidak eksklusif pada Galaxy S24 series saja sebab Google dah reveal bahawa diorang akan perkenalkan juga pada Pixel X series dengan features circle to search pada 31 Januari nanti. Pengguna Pixel X series boleh update untuk dapatkan features yang sama. So, mungkinkah untuk phone lain juga akan dapat features ni macam upcoming Android phone yang lain yang gunakan Android 14? Kalau dapat, dia tak eksklusif lah untuk Pixel dan juga Samsung. Mungkin juga dia akan jadi standard features untuk semua phone Android lain juga yang menggunakan Android 14 terbaru. So, kita just tunggu lihat sama ada phone apa lagi yang dapat features circle to search ni. Tapi untuk Galaxy AI lain memang Samsung je yang special dan juga eksklusif. Aku rasa mungkin dia similar sikit dengan Pixel punya features AI tu kan, photo editor lah apa semua kan. So next features yang aku suka dengan Galaxy AI adalah dia punya AI photo editor yang aku rasa memang sangat familiar. Cuma kali ni memang Samsung buat versi dia sendiri yang memang ada extra features yang agak menarik untuk korang cuba sendiri nanti. So dengan features AI photo editor ni, korang boleh padam objek ataupun subjek dalam gambar dengan lebih accurate. Korang juga boleh alihkan objek dekat bahagian lain yang korang nak. So dia macam randomly korang boleh letak kat mana-mana sahaja yang korang nak. Dan boleh juga ambil objek daripada gambar lain, masukkan ke dalam gambar yang berbeza. So jadikan dia ala-ala macam stiker lah untuk features AI photo editor ni. Untuk surface background yang plain memang mudah lah aku nampak, tak ada masalah sangat. Tapi kalau surface background tu nampak macam kompleks, memang agak struggle untuk AI dia nak mix balik dekat bahagian yang korang dah erase ataupun move object tu. So dia tak fully 100% hebat sangat, tapi dia still ada kekurangan sikit lah untuk korang nak gunakan features AI photo editor ni. Selain tu Samsung juga ada bagi features untuk adjust rotation gambar supaya nampak lebih center dan fill in bahagian luar tu dengan generative AI. Untuk surface yang plain memang mudah dan juga tak ada masalah, tapi kalau surface yang kompleks mungkin tak berapa nak accurate sangat lah. Even kalau ada gambar yang nampak reflection dekat cermin pun, generative AI dia boleh hilangkan kesan reflection tu tau. Cuma kadang-kadang tu untuk processing memang dia takes time sikit lah. Kalau gambar dan juga features tu nampak kompleks sangat kan, dia akan takes time untuk processing AI dia dan juga of course bergantung juga pada internet connection korang. Features ketiga adalah AI messaging yang ada 3 features Samsung implement dalam Samsung keyboard yang aku nampak memang sangat-sangat membantu pengguna dan juga aku sendiri enjoy gila kot gunakan semua features ni. Semua features ni memang seriously effortless gila kot untuk korang gunakan pada kebanyakan aplikasi social media, misalnya macam WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, X dan banyak lagi lah sebab dia adalah based on Samsung keyboard. Untuk feature translation tu honestly aku tak fully utilize sangat sebab kebanyakannya memang aku berurusan dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris saja. Tapi aku rasa memang berguna lah kalau ada strangers yang chat korang dalam bahasa yang korang tak familiar, misalnya macam Itali ke Korea, Jepun dan sebagainya. Instead of gunakan Google Translate, korang just boleh gunakan saja translation daripada Samsung keyboard yang akan translate real time terus bahasa yang korang nak. Setakat ni bahasa yang common kita boleh gunakan pada Samsung keyboard untuk translation ni adalah bahasa English sajalah. So bahasa Melayu Indonesia memang tak ada lagi. So aku difahamkan Samsung akan bagi next update untuk bagi translation dalam bahasa Melayu. Cuma aku tak pasti bahasa Melayu tu bahasa baku formal ke ataupun bahasa pasar macam biasa kita gunakan pada WhatsApp. So kalau bahasa formal tu mungkin dia agak struggle sikit lah. Dia akan nampak macam baku kaku sikit kan. But it's good to have untuk diorang translate kepada bahasa Melayu. So ya, kita just nantikan next software update untuk translation dalam bahasa Melayu pula. Satu lagi feature adalah writing style. Dia akan suggest penggunaan bahasa dan juga susunan ayat yang berbeza ikut pilihan korang berdasarkan bahasa English yang korang gunakan dalam chat lah. Lagi-lagi untuk korang yang tak power sangat dalam bahasa English, so features ni memang sangat function gila kot. AI dia akan suggest pilihan writing style yang berbeza macam nampak lebih professional,
casual, social, pelat atau jenis emojify, dan dalam masa yang sama boleh susun ayat nampak lebih kemas lah berbanding dengan ayat yang biasa kita gunakan. Mungkin susunan ayat tu tak kemas sangat ataupun grammar kita ada salah kan, sebab dia juga ada features untuk spelling check dan juga grammar tu kita boleh betulkan balik dengan grammar yang betul untuk bahasa English ataupun bahasa yang korang gunakan lah. So that's why tiga-tiga features untuk AI messaging ni sangat membantu untuk penggunaan harian aku kalau aku nak chat dengan klien yang overseas apa semua. So mudahlah aku nak olah balik ayat tu supaya nampak profesional. So aku rasa memang AI messaging sangat-sangat function untuk aku sendiri. Last one adalah features generative AI wallpaper yang aku rasa tak jadi main highlight sangat sebab dia macam underrated sikit. Tapi aku suka sebab korang boleh customize korang punya wallpaper ikut kreativiti korang sendiri lah. So basically features ni membolehkan untuk korang generate AI wallpaper berdasarkan imaginasi korang sendiri. Banyak juga pilihan style yang korang boleh pilih berdasarkan real life ataupun imagination punya inspiration untuk korang generate jadikan dia sebagai wallpaper. Just fill in je style yang korang nak dengan 3 gabungan different inspiration dan AI dia akan generate dan juga suggest 3 wallpaper yang berbeza untuk korang pilih mana satu yang lebih cantik dan juga nampak kemas. Kalau korang dah puas hati dengan generative AI wallpaper tu, korang just boleh set saja kepada wallpaper yang ada dekat home screen korang. Tapi kalau korang tak puas hati lagi, korang just boleh generate je balik wallpaper tu supaya nampak lebih kemas lagi. Tapi korang semua kena ingat, semua features untuk Galaxy AI ni memerlukan internet connection, baru dia akan enable lah. Kalau korang tak ada internet, dia akan disable semua features Galaxy AI ni, termasuklah tadi generative AI wallpaper, photo editor dan sebagainya. Dan basically untuk features ni akan percuma sehingga hujung tahun 2025 saja. Bermakna pada tahun 2026 dia akan mula ada bayaran lah. Aku tak pasti sama ada one time ke monthly ke yearly, aku tak pasti lagi sebab Samsung tak disclose lagi pasal tu. Even untuk harga pun kita pun tak tahu lagi berapa harga bayaran nanti. Dan aku rasa benda tu possible dan juga make sense sebab yelah benda ni ada costing dan ada cost service dia untuk maintain apa semua kan. Even Samsung juga cakap diorang akan improve banyak lagi features untuk Galaxy AI pada korang nak rasa nanti pada upcoming Galaxy devices. Tapi aku difahamkan features untuk Galaxy AI ni bukan hanya eksklusif untuk Galaxy S24 series saja sebab Samsung dah cakap bahawa previous model diorang pun akan dapat features yang sama juga macam Galaxy S23 series, Samsung Galaxy Tab S9 series, Z Fold 5 dan juga Z Flip 5 akan dapat features Galaxy AI. So untuk semua pengguna Galaxy devices yang aku sebut model tadi tu, korang just nantikan next software update baru korang akan dapat Galaxy AI punya features pada model yang sebelumnya. So memang bertuah jugalah kalau korang gunakan S23 Ultra sebab korang dapat juga features yang sama macam S24 Ultra. Cuma dia lain sikit lah sebab ini flat screen, lepas tu dia flat display, kamera better sikit and then tu je lah kot. Sebab Galaxy AI boleh dapat kan dekat S23 series. So tak eksklusif sangat lah untuk S24 Ultra ni. So berdasarkan tajuk yang korang baca, aku cakap selamat tinggal iPhone. So itu tidak bermakna bahawa aku takkan gunakan iPhone langsung. Aku still gunakan iPhone. Cuma dia bukannya main phone aku sekarang ni lah. Dia adalah phone kedua aku. Sebab sekarang ni main phone aku of course Samsung Galaxy S24 Ultra. Dari segi dia punya ekosistem, aku ada hampir complete lah semuanya. Sebab aku ada Galaxy Watch, aku ada Buds 2 Pro, aku ada Galaxy Tab S9 Ultra. Aku juga ada Samsung TV kat rumah dan ada a few lagi Samsung Electronics yang aku gunakan misalnya macam microwave. Cuma sekarang ni memang aku gunakan dua ekosistem, Apple dan juga Samsung. So Apple aku ada juga Apple Watch, aku juga ada AirPods. So kalau aku nak go to Apple ecosystem, aku just gunakan semua tu. So kalau aku nak Samsung ecosystem, aku ada semua benda yang aku nak guna pada Samsung punya devices. So yeah, very easy lah untuk kedua-dua ekosistem. So that's why aku trying to be balanced sebab aku nak fahamkan dan juga belajar explore benda baru dengan Samsung punya ekosistem. So yeah, this is the main phone aku sekarang ni untuk aku punya daily driver dan aku sangat enjoy dengan dia punya kebolehan kamera, dengan dia punya performance, battery and then flat display of course. Cuma sedikit lah kekurangan yang aku kurang sikit dengan smartphone ni, dia punya fast charging masih dengan 45 watt. So untuk harga 7,000 plus should be better wattage lah untuk fast charging dengan harga macam tu kan. Actually sekarang ni kalau korang beli online memang banyak gila kot harga promo diskaun dia berbanding dengan harga asal dia. Harga potongan dalam ratus-ratus ringgit jugalah. So memang berbaloi kalau korang nak dapatkan S24 series secara online, korang just klik saja dekat description. Kat situ aku suggest link pembelian untuk S24 series. Dan kalau korang suka dengan casing aku guna sekarang ni untuk S24 Ultra, ini adalah casing Spigen yang model ni sebab dia very protective dan dia tak hard case sangat. Dia soft sikit and then dia ada 3D effect transparent macam komponen dalam smartphone. So that's why aku suka dengan casing Spigen ni. Harga pun tak mahal sangat tau, dalam 100 lebih macam tu, yang bagi aku affordable dengan quality dia dan juga dengan texture yang digunakan pada casing ni. So that's why korang boleh check it out casing ni dan juga tempered glass daripada Spigen. Link semua dekat description untuk pembelian, okay? So guys, itu saja review penuh aku tentang Samsung Galaxy S24 Ultra. Korang boleh check it out smartphone ni dan terima kasih kerana menonton. Kalau korang ada pendapat berbeza, korang just boleh komen saja dekat yang bawah ni, okay? So guys, jumpa lagi dalam next video. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.